Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik dan juga penonton di luar sana. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Topik hari ini kita akan mengupas dengan lebih mendalam lagi tentang pengurusan diri sistematik antara sukan dan akademik. Ini adalah satu topik yang amat dekat dengan adik-adik sekalian, memandangkan adik-adik perlu menjalankan tugasan sebagai seorang atlet dan juga tugasan sebagai seorang pelajar. Okey, diharap anda semua terus kekal, menyaksikan perkongsian tentang topik pada hari ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tugas dengan pengurusan diri? Apa yang kita selalu sebut self management lah, pengurusan diri lah. Apa dia pengurusan diri ni? Okey, pengurusan diri ni kita boleh takrifkan sebagai kebolehan seseorang dalam mengurus tugasan harian beliau, tugasan hariannya dalam apa sahaja keadaan dan juga situasi. Maksudnya sebagai seorang atlet, sebagai seorang pelajar, kita terikat dengan pelbagai komitmen. Komitmen sebagai seorang pelajar contohnya, perlu hadir ke kelas, dah hadir ke kelas ada pula homework ataupun tugasan yang diberikan oleh cikgu-cikgu. Ada juga yang kena buat assignment. Ada juga kerja khusus. Ada juga yang perlu mengikuti kelas tuition. Dan kalau ada yang peperiksaan besar ataupun peperiksaan yang diadakan oleh cikgu-cikgu mengikut tahap ataupun tingkatan tu, kita perlu bersedia pula membuat ulang kaji pelajaran, belajar dalam kumpulan, untuk bersedia bagi menghadapi peperiksaan. Tu komitmen-komitmen sebagai pelajar. Dan komitmen sebagai atlet pula. Komitmen sebagai atlet kena pergi sesi latihan, kena berlatih. Dengan penat je berlatih, pagi training, petang training, Dan lepas tu kalau ada pertandingan pula, bila ada pertandingan, kena berlatih dengan lebih intensif. Sesi latihan tu lebih panjang, lebih intensitinya lebih tinggi. Untuk kita bersedia untuk menghadapi pertandingan. Jadi bila pergi pertandingan pula, dengan tekanan pertandingan, banyak sebenarnya cabaran-cabaran. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh atlet dan juga dalam masa yang sama bergelar pelajar. Tapi saya nak adik-adik saksikan, ini ada bukan kata adik-adik saja yang mengalami cabaran-cabaran ni. Kita ada juga atlet-atlet kita yang pernah mengalaminya suatu ketika dulu ataupun sedang mengalaminya. Jom kita saksikan video ini. Yang first penat sebab kena buat dua benda dalam satu masa, belajar dengan training, maksudkan tekanan stres lah. Kalau ada game dia mesti kita jadi macam terasa macam kena push. Cabarannya adalah bila terdapat pensyarah yang akan mengubah masa belajar last minute, jadi dia akan berpindah dengan waktu latihan saya, di mana dia akan mengganggu saya untuk fokus training dan belajar dalam waktu yang sama. Cabaran saya jadi pelajar dan atlet ni tidak dapat bagikan masa dengan betul. Sangat-sangat berbeza. Kita orang penat nak bagikan masa dengan belajar dan training. Yang ketiga, kadang-kadang kualiti training kami tu macam tak memuaskan dari kami sebab kami penat dengan training lagi, dengan nak bahagi masa nak belajar lagi. So dari situlah kami tak dapat adapt. KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Adik-adik dah saksikan tadi bagaimana atlet-atlet kita sama ada di peringkat Malaysia ataupun pelbagai peringkat mengalami cabaran yang sama anda alami.
Okey, antara pengurusan diri dalam belajar dan juga sukan. Okey, banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang dihadapi. Tapi ianya bukanlah sesuatu yang mustahil. Ataupun kita boleh jadikan alasan untuk kita cemerlang dalam kedua-duanya sekali. Ataupun kita jadikan alasan untuk kita tidak mahu belajar. Ataupun kita jadikan alasan sebab kita tak naklah pergi training, malaslah berlatih, penatlah. Tidak. Okey, jangan bersikap sedemikian. Okey, sebab tadi pun anda dah lihat bukan anda saja yang mengalami perkara-perkara ni. Okey, ramai lagi atlet-atlet kita yang dah berjaya pun cemerlang dalam pelajaran dan juga sukan. Tak kisahlah cepat atau lambat. Okey, tapi kecemerlangan itu ataupun kejayaan itu pasti akan datang. Okey. Sekarang saya nak kongsikan beberapa orang atlet kita okey, yang dah berjaya pun. Okey, dah berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam sukan, menempa nama di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia. Untuk anda jadikan sebagai motivasi kepada diri anda. Okey, jom kita tengok. Tengok, siapa kata nak berjaya dalam sukan perlu korbankan pelajaran. Kita dah tengok tadi dah, ramai sebenarnya atlet-atlet yang dah berjaya pun cemerlang dalam sukan, cemerlang dalam pelajaran. Jadi anda juga tidak mustahil untuk menjadi sebahagian daripada mereka. Tapi ada caranya lah, ada cara macam mana kita nak menguruskan diri kita ni. Inilah cabaran dia bila kita menjadi atlet dan juga pelajar dalam masa yang sama. Okay, sebab perjalanan anda masih jauh lagi. Okay, masih jauh. Jika ada rezeki, anda akan melanjutkan pelajaran di peringkat universiti dan seterusnya mencapai kejayaan yang anda inginkan. Tapi bagaimana caranya? Okey, yang pertama, bagaimana kita nak meningkatkan pengurusan diri yang sistematik. Yang pertama daripada segi pengurusan masa anda. Pengurusan masa ni. Okay, yang pertama, bila dah bercakap tentang pengurusan masa ni, adalah beberapa perkara yang kita perlu tekankan. Yang pertama, kena ada matlamat lah. Okey, apa yang anda nak capai dalam pelajaran akademik? Apa yang anda nak capai dalam sukan? Kena tahu hala tuju tu. Okey, macam kita sebutkan dalam episod yang sebelum ini adalah matlamat. Macam mana pentingnya matlamat tu menentukan hala tuju anda. So, anda kena ada matlamat dalam akademik dan juga sukan anda. Itu adalah matlamat. Yang kedua, kena ada kalender ataupun kita panggil planner. Semua kena ada. Jangan main ingat-ingat je kan. Memang saya tahu memori semua kuat kan. Tapi kadang-kadang apa yang kita tulis tu atau apa yang kita sentiasa sebut tu, itu yang akan menjadi kenyataan. Jadi pentingnya ada kalender ataupun planner ni supaya anda boleh catatkan apa yang perkara-perkara yang penting. Ataupun benda-benda yang anda ingin capai. Matlamat anda tadi pun anda boleh masukkan dalam planner. Bila nak capai? Kalau kata ada exam, okey, tulis exam bila. Ada latihan, coach ada buat ujian, tulis ujian tu bila. Jangan nak tunggu jurulatih suap. Okey, hari ni ada ujian. Okey, besok jangan lupa ada ujian. Jangan macam tu. Okey, anda sendiri perlu ambil tanggungjawab untuk mengingati tarikh-tarikh penting. Sama ada daripada segi akademik dan juga sukan anda. Okey, tak semestinya kena ada diary. Saya perlu ada diary ke? Alah, nak kena beli diary pula. Nak kena pergi kedai buku pula. Nak beli kalender. Dah lah sekarang musim-musim PKP pandemik ni susah nak keluar kan. Tak perlu. Anda ada telefon. Telefon semua canggih-canggih kan. Jadi gunakan telefon anda tu. Kalender di telefon anda gunakan. Okey, masukkan tentatif penting. Jadual-jadual acara-acara yang penting dalam kalender dalam telefon bimbit anda tu. Ataupun apa saja peranti elektronik yang anda ada, laptop ke, okey, apa saja tablet, anda boleh masukkan dalam kalender. Okey, kalau tak ada kalender boleh download. Sekarang canggih. Macam-macam kita boleh guna pakai. Dan lagi satu yang bagus ni bila telefon ni
telefon ni sentiasa berada dengan kita. Macam diary ni kadang-kadang tertinggal lah, letak tempat lain lah, 10 kali tukar diary, betul tak? Asyik hilang je, adik conteng lah, mak ambil buat buku resepi lah, ada juga. Contoh kan? Jadi bila guna telefon bimbit tu kelebihan dia lah. Untuk anda letakkan segala acara-acara penting tu dalam kalender. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita pernah dengar to-do list. Senarai-senarai perkara yang kita perlu lakukan setiap hari. Penat lah, banyak benda lah nak kena buat. Tapi itulah komitmen, itulah cabaran anda apabila anda bergelar seorang atlet dan juga pelajar. Memang banyak perkara, banyak benda, tapi itulah cabaran sebenarnya. Okey, cabaran untuk anda mendapat kejayaan. Okey, bila ada to-do list ni, sama juga tak semestinya kena ada buku ke, kena ada buku nota yang tercantik ke, handphone je pun boleh. Sekarang handphone tu kan kita boleh letak to-do list, checklist tu, masukkan. Oh hari ni, tarikh hari ni, nak buat apa? Tulis 1 sampai nombor berapa, kena buat apa. So make sure sebelum anda tidur, anda dah buat dah segala benda tu. Kalau kata tak buat, okey. Kenapa tak boleh buat? Okey, tukar tarikh lain. Setiap hari. Okey, setiap hari anda perlu latih diri anda untuk menjalankan rutin-rutin yang saya sebutkan tadi. Memang rumit pada awalnya, memang macam leceh lah, kan? Tapi lama-lama, kalau anda sentiasa buat, lama-lama dia dah menjadi kebiasaan. Okey? Lama-lama dia akan menjadi kebiasaan. Kalau anda tak nak letak kat phone, okey, letak tepi katil ke tepi almari pun boleh. Tak ada masalah. Okey, nak tampal, saya tak sukalah letak kat phone, saya suka letak kat fridge, peti sejuk, tepi katil, peti almari, tempat meja belajar. Boleh, tak ada masalah. Okey? Asalkan anda boleh lihat, anda boleh ingat apa sahaja cara yang anda guna, tiada masalah. Okey, itu adalah beberapa tips dalam pengurusan masa bagi meningkatkan pengurusan diri yang sistematik di kalangan pelajar. Teknik yang kedua dalam menguruskan diri secara sistematik adalah kita perlu menyeimbangkan di antara waktu belajar, waktu latihan ataupun waktu pertandingan. Kita kena seimbangkan. Misal kata kita sedang belajar, kita sedang mengikuti kelas, kita perlu fokus kepada kelas kita. Jangan fikir pasal latihan ke ataupun apa sahaja yang melibatkan sesi latihan. Kawan tiba-tiba mesej ke, kau training ke hari ni, kau tak training ke? Abaikan. Anda fokus kepada apa yang cikgu sedang ajar. Kalau boleh ada masa, siapkan terus kerja sekolah. Siapkan terus tugasan yang diberikan oleh guru. Masa yang ada untuk belajar tu peruntukkan betul-betul. Siapkan segala tugasan. Okey? Bila siap, bila tepat pukul 3 petang contoh, okey, itulah waktu latihan. Pergi latihan. Okey, pergi latihan, masa tu kerja sekolah dah siap. Sebab kerja sekolah dah siap dah. Semua perkara yang kita perlu selesaikan waktu akademik itu, kita dah selesaikan. So, kita fokus kepada sesi latihan. Bila dalam sesi latihan, jangan bercakap tentang kelas. Jangan bercakap tentang pelajaran lagi dah. Fokus kepada sesi latihan, apa yang arahan coach, okey, apa arahan jurulatih, program yang coach suruh buat, itu yang kita buat. Kita kena pandai seimbangkan antara pelajaran dan juga akademik. Okey, bila malam, okey, dah habis training, waktu malam kalau ada tugasan akademik yang tidak sempat disiapkan, siapkan. Jangan tangguh. Okey, itu adalah beberapa teknik yang anda boleh praktikkan, tapi kita ada banyak lagi sebenarnya. Tips atau teknik yang saya nak kongsi. Kita jumpa sebentar lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Tadi kita dah berkongsi dua teknik pengurusan diri sistematik
antara akademik dan juga sukan. Teknik yang ketiga, elakkan menyiapkan tugasan di saat-saat akhir. Ini apa? Biasalah yang dilakukan oleh adik-adik. Kan? Saya tahu, saya dulu pun macam tu juga. Kadang-kadang kita bila last minute ni ataupun saat-saat akhir ni, dia kadang-kadang lagi banyak idea, betul tak? Dia adalah kenapa? Sebab-sebab kenapa kita suka buat kerja last minute ni. Tapi untuk adik-adik, elakkan, tidak digalakkan. Kenapa kawan-kawan saya yang lain boleh, saya tak boleh? Itulah kita kata tadi, cabaran apabila kita bergelar sebagai seorang atlet dan juga pelajar. Okey. So elakkan. Kalau kata tadi, saya pun dah bagi tahu tadi, dalam masa kelas tu siapkan terus. Apa kerja sekolah? Ada masa tu kan? Elakkan bercakaplah, berborak. Siapkan je kerja sekolah tu supaya nanti kan, katakanlah saat-saat akhir tu jurulatih nak buat apa-apa yang akan menambahkan lagi bebanan fizikal ataupun bebanan mental. Dah anda tak dapat fokus, terpaksa membahagi-bahagikan fokus. Mana akademik lagi, mana belajar lagi, kan akan mendatangkan kesan-kesan yang negatif pula kepada kedua-duanya. Orang kata apa? Peribahasa, bab kata peribahasa, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Okey, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, sentiasa memberi keutamaan kepada perkara yang lebih penting. Sebab tu pentingnya tadi to-do list tu. Okey, checklist tadi. Okey, checklist apa yang perlu dilakukan. Sebab tu kita mengutamakan apa yang paling penting sekali. Sebab anda bila kita ada akademik lah, ada sukan lah, so pelbagai perkara yang bercampur baur yang anda perlu lakukan. Jadi letakkan nombor satu tu, utamakan perkara yang paling penting dan kita susun mengikut paling yang menjadi keutamaan paling tinggi dan yang paling kurang keutamaan. So selesaikan satu per satu. Itu kita panggil sistematik lah. Okey. Teknik yang seterusnya adalah kita perlu mengulang kaji ataupun melakukan ulang kaji itu sejak awal lagi. Terutamanya adik-adik yang menghadapi peperiksaan, yang akan menghadapi peperiksaan besar seperti SPM, STPM, okey. Ataupun sekarang ada juga guru-guru yang membuat peperiksaan bagi setiap tingkatan masing-masing. Okey. Jadi ambil masa untuk melakukan ulang kaji tu sejak awal. Sebagai contohlah, masa kelas tu ataupun malam selepas sesi latihan, sikit-sikit ataupun kita cakap tipsnya, belajarlah dengan bijak. Yang mana sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Buat ulang kaji tu sejak daripada awal lagi. So lama-lama apabila dah dekat dengan tarikh peperiksaan tu, tinggal nak membuat persediaan saat akhir dah. Tak adalah masa tu baru nak pulun ataupun nak melakukan sekaligus. Sedangkan masa tu kita masih perlu melakukan sesi latihan. Kita perlu memenuhi apa yang jurulatih arahkan. Okey? Itulah kita panggil study smart. Belajarlah dengan bijak. Okey. Itu tips dalam menguruskan ataupun menyeimbangkan antara pelajaran dan juga sukan. Komunikasi. Ini teknik yang seterusnya lah. Pentingnya komunikasi anda dengan jurulatih dan juga komunikasi anda dengan cikgu anda, guru anda. Sekiranya anda mengalami sebarang kesulitan ataupun anda ada benda yang tidak faham, sentiasalah berkomunikasi dengan mereka supaya mereka pun faham dengan situasi anda. Katalah masa tu ada kelas tambahan ataupun ada tuition ataupun kawan kita nak buat belajar secara berkumpulan. Contoh, nak menyiapkan tugasan. Maklumkan kepada jurulatih anda ataupun kita ada ujian yang jurulatih adakan. Ada tuntutan lain. Tuntutan lain ketika sesi latihan. Maklumkan kepada jurulatih. Komunikasi. Berbincang. Jangan takut. Biasalah cikgu memang garang. Jurulatih pun garang. Okey, tapi yang penting kita cakap dan kita berbincang. Selepas tu kalau dia nak marah ke, apa saja reaksi dia, terpulang. Asalkan kita sentiasa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Okey? Penting komunikasi tu. Bila kita jadi atlet, bila kita jadi pelajar, sangat penting. Dua orang ni memang sangat penting untuk kita teruskan komunikasi yang efektif. Okey, teknik yang terakhir ataupun tips yang terakhir. Ni paling penting.
tidur dengan cukup. Amalkan tidur yang berkualiti, tidur yang cukup. Berapa jam tidur yang cukup ni? Berapa jam tidur yang berkualiti? 6 hingga ke 8 jam. Jangan kurang Jangan kurang. Kena antara tu. Okey? Sebab apa? Tidur ni salah satu rehat. Bila kita kurang tidur, kita kurang rehat. Bila kita kurang rehat apa jadi? Bangun pagi letih, okey, mengantuk, lesu, okey? Dalam kelas tak boleh fokus, dalam sesi latihan pun tak boleh fokus, penat dan seterusnya akan menyebabkan kecederaan. Dah bertimpa-timpa pula masalah dia. Betul tak? Okey. Itulah sedikit teknik pengurusan diri yang sistematik yang adik-adik boleh praktikkan. Ataupun ada yang sebenarnya dah praktikkan kan, tapi boleh tambah lagi. Okey, mantapkan lagi perancangan ataupun teknik-teknik pengurusan diri yang sistematik itu. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, untuk rancangan kita, okey. Tentang pengurusan diri sistematik antara akademik dan pelajaran. Sekali lagi saya ingatkan, tiada yang mustahil. Okey, tiada yang mustahil. Inilah cabaran anda sebagai seorang atlet dan juga sebagai seorang pelajar. Oleh itu, tamatlah rancangan kita atau episod kita pada hari ini. Saya ingin ingatkan kepada adik-adik, jaga diri, okey. Jaga SOP, kekalkan penjarakan sosial, okey. Elakkan tempat yang sesak. Sekian saja daripada saya, okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.